ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin mukminin dan mukminat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama menyambung semula kuliah bulanan kita yang telah lama terhenti disebabkan saya pergi ke Mekah melaksanakan ibadah haji. Dan kita sambung kitab yang kita baca, Sahih Al-Bukhari. Kita nak masuk hadis yang pertama sebab kuliah yang dulu tu, kuliah tu sekejap je kan. Sebab kita nak bagi laluan pada kuliah Dr. Zakir Naik kalau tak silap. Jadi kita nak sambung hari ni lah. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, Haddathana Al-Humaydi Abdullah ibn Zubair qala haddathana Sufyan qala haddathana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah ibn Waqqas Al-Laythi yaqulu sami'tu Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu 'ala al-minbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Inilah hadis yang pertama yang dimasukkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih dia di bawah bab ataupun di bawah fasal permulaan wahyu. Baik. Maksudnya, haddatsana Al-Humaydi, kata Imam Bukhari, Al-Humaydi telah menceritakan kepada kami. Siapa Humaydi? Abdullah ibn Zubair, seorang tokoh hadis daripada Hijaz, tokoh hadis besar lah, guru kepada Al-Imam Al-Bukhari. Kata Abdullah bin Zubair, haddatsana Sufyan. Dia kata haddatsana Yahya ibn Sa'id Al-Ansari. Sufyan mengatakan Yahya bin Sa'id Al-Ansari telah menceritakan kepada kami. Kata Yahya bin Sa'id, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi telah mengkhabarkan kepada saya, yang mana dia mendengar daripada Alqamah bin Waqqas Al-Laysi, yang mana Alqamah mengatakan saya mendengar Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu di atas mimbar. Mimbar ni mimbar mana? Mimbar Masjid Nabawi. Ketika mana Umar berkhutbah di atas mimbar, Umar berdiri dekat mimbar, Umar bacakan hadis ni kepada orang ramai, dan di antara yang mendengar kisah ini dan meriwayatkannya kepada orang lain ialah Alqamah bin Waqqas. Alqamah meriwayatkan hadis ni kepada anak murid dia Ibrahim At-Taimi. Ibrahim meriwayatkan kepada Yahya bin Sa'id. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis ni terbit, yang mana Nabi menyampaikan kepada Umar, Umar dengar daripada Nabi, Umar ambil riwayatkan kepada Alqamah. Alqamah ambil, Alqamah sampaikan kepada Ibrahim, Ibrahim sampaikan pula kepada Yahya bin Sa'id. Peringkat ni tuan-tuan, semua sorang belaka. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ni daripada Nabi melainkan Umar seorang. Tidak ada yang meriwayatkan hadis ni daripada Umar melainkan Alqamah seorang. Tidak ada yang meriwayatkan daripada Alqamah melainkan Muhammad bin Ibrahim seorang. Tidak ada yang meriwayatkan daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi melainkan Yahya bin Sa'id Al-Ansari seorang. Daripada Yahya itulah anak murid dia ramai ambil daripada dia. Barulah hadis ni jadi masyhur.
Dalam istilah ilmu hadis, hadis ni makna dia gharib. Hadis ni gharib, maksudnya sanad dia cuma ada satu, Umar je bawa. Tapi hadis ni ada masalah ke Ustaz? Tak ada masalah, hadis ni sahih. Hadis ni sahih. Sebab itu Imam Bukhari bawa keluar dalam riwayat, dalam kitab dia. Sebab itu Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni dalam kitab dia sebagai hadis yang pertama. Imam Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sebab tuan-tuan, bila saya baca sanad ni, paling tidak tuan-tuan biasa dengan sanad. Maksudnya Imam Bukhari ni dia bukan sahabat Nabi. Imam Bukhari bukan sahabat Nabi, dia tak pernah jumpa Nabi. Macam mana dia nak ambil riwayat daripada Nabi? Inilah yang dipanggil sebagai salah silah sanad. Dia ambil daripada orang, dia ambil pada orang tu ambil daripada orang tu dia ambil daripada orang. Sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sanad tu perlu bersambung dengan makna setiap orang berjumpa, tidak ada terputus. Kalau ada terputus, kalau ada gap, orang ni mati dulu sebelum orang ni datang jumpa dia, maka sanad tu terputus. Kena cari siapa tengah-tengah. Kalau tak jumpa, hadis tu tak boleh pakai, dhaif. Melainkan datang bukti yang lain bagi tahu siapa tengah-tengah tu, ataupun ada riwayat lain yang menyokong riwayat ni, dan baru kita boleh terima. Ini budaya ulama hadis zaman dulu. Mereka sanggup mengembara cari hadis. Jauh mengembara. Ada yang daripada Rai. Rai ni dekat Khurasan. Hari ni dekat Iran. Ada yang keluar daripada Iran, pergi ke Hijaz, pergi ke Mekah jalan kaki. Tuan-tuan bayangkan tengok. Kita hari ni kanga nak ke Arau jalan kaki pun penat dah. Pernah buat tuan-tuan? Jalan kaki daripada Arau ke Kanga? Tak pernah buat dah. Saya pun tak pernah. Ulama hadis zaman dulu sanggup. Sebab apa? Sebab mereka tak ada kuasa selak tirai tanya Nabi terus. Ada seorang ustaz, dia duk kata zaman dulu ulama kalau tak dapat jawapan apa, bincang masalah tak dapat jawapan, selak tirai tanya Nabi terus. Uish. Padahal Nabi dah wafat masa tu. Kita kata pada-pada nak cerita pun. Ulama hadis ni wali Tuhan jugalah. Sebab mereka ni pengorbanan terhadap agama lagi dahsyat daripada orang lain. Ada yang sampai kencing darah, tak cukup makan, tak cukup air. Ada yang seminggu tak makan, minum aja. Sebab apa? Duit tak ada. Ada yang jutawan, bapa tinggal duit juta-juta, mengembara sampai jadi bankrupt. Tak kerja, guna duit mengembara sana sini cari hadis. Yahya bin Ma'in sahabat kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau boleh selak tirai tuan-tuan, tak payah pergi mengembara lah. Tak payah bawa sanad susah-susah ni. Kan? Sebab itu Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pernah doa kat dia kan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia kepahaman dalam agama, ajar dia tentang takwil kitab. Sebab tu dia pandai bab tafsir ni. Ibnu Abbas, dia ada seorang anak murid nama Bushair Al-Adawi. Dia ada seorang anak murid nama dia Bushair. Bushair ni baca hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca hadis. Falam ya'dhan Ibnu Abbas li hadisi. Ibnu Abbas tak dengar pun. Dia tak erti. Bushair ni bila tengok Ibnu Abbas buat tak erti, dia macam tegur lah sikit. Dia kata, ya Ibnu Abbas, mali araka la tasma' li hadisi. Wahai Ibnu Abbas, kenapa aku tengok engkau tak dengar hadis yang aku baca? Uhadithuka bihadithin min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa anta la tasma'. Aku bacakan kepada engkau hadis daripada Nabi, engkau tak dengar. Aku bacakan engkau hadis daripada Nabi ni, kau tak dengar ke? Apa kata Ibn Abbas? Ibn Abbas kata, inna kunna marrah
idza sami'na hadithan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ibtadaratna lahu absaruna wa asghayna ilaihi bi adhanina. Ibn Abbas kata, dulu kami pernah satu ketika, siapa-siapa saja yang menyebutkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami akan beliakkan biji mata untuk melihat dia. Kami akan berpusu-pusu, buka mata kami untuk tengok siapa yang cakap tu, kerana dia meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa asghayna ilaihi bi adhanina, dan kami akan tadah telinga kami untuk mendengar apa yang dia nak sebutkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin lamma rakiban nas as-sa'ba wadh-dhalul falam nasma' illa mimman na'rif. Tapi bila mana manusia ni dah mula menunggang yang sukar dan yang jinak, ini dia guna bahasa kiasan lah. Maksud yang sukar ni macam unta susah pun dia duk tunggang juga. Unta yang liar pun, orang Perlis panggil apa? Liak kan? Unta liak. Saya ni orang Perak tak boleh lagi. Bila buat bahasa Perlis dia jadi diri sendiri benci. Susah kata tuan-tuan. Tak apalah kot saya cakap bahasa Perak ni tuan-tuan boleh faham juga kot. Unta liar ni kan susah nak tunggang. Unta ni untuk kali pertama nak tunggang dia kena tarwid dulu, dia kena latih dulu. Sebab dia kalau liar ni susah. Unta liar pun dia tunggang, unta jinak pun dia tunggang. Maksudnya hadis yang dikenali pun mereka bacakan dan mereka sampaikan jinak, hadis yang sukar, hadis yang pelik pun dia bacakan juga. Dia tak peduli, dia tak semak dah. Ibn Abbas kata zaman tu adalah zaman ni orang dah tak semak dah. Orang dah tak ada sifat hati-hati dah. Orang dah tak peduli dah yang sahih ke yang tak sahih, yang betul ke yang salah, orang tak peduli dah. Masa ni kami takkan dengar hadis melainkan daripada orang yang kami kenal, yakni daripada orang yang kami pasti betul-betul dia bukan jenis pembohong, dia bukan jenis penipu, dia bukan jenis cuai ataupun pelupa. Sebab tu penting sangat ni. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala muliakan agama ni dengan sanad. Allah Subhanahu wa taala muliakan agama ni dengan sanad, yang mana ilmu ni tak ada pada agama lain, tak ada. Hari ni kalau tuan-tuan buka kitab hadis, ada seorang perawi disebut, contoh Abdullah bin Zubair ni, Al-Humaidi ni, tuan-tuan nak pergi cari biografi dia, buka kitab-kitab ulama hadis, ada disebut nama penuh dia apa, lahir di mana, mati di mana, lahir bila, mati bila, negara mana dia masuk, anak murid dia siapa, guru dia siapa, hadis mana yang dia riwayatkan, dan mana ulama hadis yang riwayatkan riwayat dia, ada disebut dalam kitab-kitab hadis. Kebanyakan perawi memang dikenali oleh para ulama. Kalau dia pembohong akan disebut dia bohong, kalau dia dhaif akan disebut dia dhaif, kalau dia okey akan disebut dia ni perawi yang adil, berkelayakan. Mana nak cari ilmu macam ni? Ulama hadis mengembara, bukan selak tirai. Sebab tu kalau ada siapa-siapa yang nak tambah sesuatu dalam agama ni secara bohong, tak boleh. Akan dikenal pasti. Tadi saya jawab ada satu orang perempuan, dia ambil video saya, video lama, saya pun tak ingat lah kat mana saya ceramah tu, tapi dia ambil video saya, lepas tu dia buat huraian. Orang tanya dalam kuliah tu, orang tanya saya, Ustaz, hadis Nur Muhammad tu ada ke tak ada? Sahih ke tak sahih? Saya jawab, itu memang soalan yang tiba-tiba orang tanya. Lepas kuliah orang tanya, saya jawab, saya kata Nur Muhammad ni ada dua makna. Makna yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu membawa cahaya hidayah. Yang ni betul ya? Betul tak Nabi bawa cahaya hidayah? Betul ya? Yang ni kita tak ada beza pendapat lah. Tapi kalau Nur Muhammad yang bermaksud Allah cipta cahaya Muhammad sebagai makhluk yang pertama, daripada cahaya itulah akan diciptakan makhluk-makhluk yang lain,
hadis ini tidak sahih walaupun satu. Saya sebut dalam kuliah tu, ada orang dakwa hadis tersebut terdapat dalam Musannaf Abdul Razzaq. Dalam kitab hadis ni ada satu kitab nama dia Musannaf Abdul Razzaq. Musannaf Abdul Razzaq memang betul, cetakan dia memang dicetak. Musannaf Abdul Razzaq ni bahkan tesis master saya pun kaji hadis dalam Musannaf Abdul Razzaq dalam bab zakat. Saya buat master dulu, saya kaji hadis-hadis dalam bab zakat. Saya nilai hadis-hadis dalam tu berdasarkan kepada penilaian yang disertakan oleh ulama Islam dan maklumat-maklumat yang ada, saya berikan penilaian sahih ataupun dhaif ataupun hasan. Dicetak sebahagian. Ada sebahagian kecil daripada cetakan ataupun daripada kitab Musannaf Abdul Razzaq ni, dia punya manuskrip tak dijumpai, hilang. Tuan-tuan, Sahih Bukhari yang saya bawa ni Sahih Bukhari ni Fathul Bari. Bukan Fathul Bari yang kawan tuan-tuan tu. Ni kitab Fathul Bari. Fathul Bari ni syarah kepada Sahih Bukhari. Dalam ni ada hadis Sahih Bukhari. Tuan-tuan kalau tengok dalam kitab ni, kan, kalau kamera zoom sikit, kau tengok dalam kitab ni, dia cetakkan komputer. Zaman Imam Bukhari ada komputer tak? Mana ada? Jadi macam mana boleh cetak komputer? Yang ni disalin daripada manuskrip. Itu dipanggil manuskrip. Dalam bahasa Arab kita panggil makhtutat. Tuan-tuan, makhtutat, tulisan tangan. Lembaran-lembaran tulisan tangan. Imam Bukhari bila tulis Sahih Bukhari, anak murid dia riwayat. Dia ada manuskrip dia. Dia ada makhtutat. Anak murid ni ada, sebab Imam Bukhari tokoh besar. Dia mesti ada, dia punya makhtutat yang pelbagai. Daripada makhtutat, manuskrip yang pelbagai itu mereka kumpulkan, bandingkan, kemudian tulis semula, cetak komputer. Dan setiap manuskrip itu asli. Kertas dia kertas lama. Tulisan dia pun tulisan lama. Di Universiti Arab memang ada pengkhususan tahqiqul makhtutat. Apa itu tahqiq makhtutat? Maksud dia, kita tulis semula. Tulisan tangan ni, manuskrip ni, tulis balik, jadi cetakan komputer. Sebab tu kitab-kitab Arab yang silam ni banyak cetakan komputer. Kebanyakannya pelajar-pelajar universiti Arab yang buat. Mereka tulis balik, mereka cari balik. Kalau ada hadis, mereka akan nilai, letak nota kaki di bawah. Asal tulisan tangan. Kalau tulisan tangan tu tuan-tuan tak boleh baca. Yang tulisan komputer pun tuan-tuan tak boleh baca. Sebab tak ada baris. Kan? yang mengaji bahasa Arab boleh lah. Saya pun susah nak baca. Bila tengok dia punya tulisan tu, memang susah sebab tulisan lama. Titik kadang-kadang tak berapa nampak. Sebab tulisan tangan. Tulisan dia macam cacing lah. Boleh kita kata. Dan di kalangan ulama-ulama ni, yang menulis ni, ada seorang ulama terkenal sebagai tulisan yang paling buruk sekali dalam kalangan ulama. Siapa dia? Ni orang mengkaji manuskrip dia tahu. Dalam kalangan ramai-ramai ulama Islam ni ada seorang ulama yang dikatakan tulisan dia paling buruk sekali. Hanya anak murid dia je yang boleh baca. Siapa tuan-tuan? Ibnu Taimiyah. Tulisan dia paling teruk sekali. Sebab apa dikatakan? Sebab dia menulis dalam keadaan laju. Sebab tu banyak kitab dah. Kan? Jadi bila kuliah, kita balik pada isu lah. Bila kuliah saya sebut, saya kata hadis tu tak ada dalam cetakan Musannaf Abdul Razzaq yang ada pada kita, memang tak ada. Tiba-tiba ada satu orang hamba Allah, nama dia Musa Al-Himyari. Musa Al-Himyari, dia dakwa dia dapat manuskrip yang hilang tu. Dia dakwa dia dapat manuskrip tu. Dia keluarkan manuskrip tu dan dia cetak. Manuskrip tu ditulis balik, dia cetak. Dalam manuskrip tu ada hadis berkenaan dengan Nur Muhammad. Hadis tu daripada Abdul Razzaq, daripada Ma'mar, tapi perempuan tu dibaca Muammar, bukan Muammar, Ma'mar.
Mungkin dia tak berapa biasa dengan perawi-perawi hadis ni. Ma'mar bin Rashid riwayatkan daripada Jalur Ibnul Munkadir daripada Jabir. Jabir tanya Nabi, apakah makhluk pertama yang Allah Ta'ala cipta? Nabi kata, nuru nabiyika ya Jabir, cahaya nabimu wahai Jabir. Dia dakwa manuskrip tu manuskrip daripada musannaf yang telah hilang, telah dijumpai. Cetakan tu, juzuk tu yang didakwa hilang, yang telah jumpai tu, juzuk tu ada seorang tokoh hadis daripada Mesir, nama dia Mahmud Said Mamduh, bagi mukadimah dekat juzuk tu. Bila keluar je, dia mengejutkan dunia Islam lah. Sebab sebelum ni orang tak pernah tahu pun pasal hadis Nabi Muhammad. Jadi pengkaji-pengkaji hadis yang semasa ni kaji. First dia akan tanya, mana manuskrip asal? Sebab manuskrip yang dia dakwa dia dapat tu, kertas dia kertas baru. Tulisan dia pun tulisan baru. Jadi Musa al-Himyari kata, yang baru ni sebab kita salin daripada asal. Mana yang asal? Dia kata yang asal telah terbakar sebab perang dekat Rusia. Tak ke pening? Bukan hanya sekadar itu. Syekh, ada seorang syekh daripada Al-Azhar, nama dia Syekh Ahmad Ma'bad, ulama Azhar, bidang hadis. Dia pun semak-semak, dia kata ini bukan tulisan di zaman silam. Sebab Abdul Razak As-San'ani ni meninggal 211 Hijrah. Tulisan lama ni. Dia kata bukan style tulisan, manuskrip yang ada ni bukan style tulisan zaman dulu. Sebab dia dah biasa dok main dengan manuskrip lama ni. Sebab Abdul Razak As-San'ani ni lagi tua daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari 256 meninggal, dia 211. Dia kata ini bukan style tulisan orang zaman dulu. Ini adalah naskah manuskrip yang tak boleh dipercayai. Ramai orang-orang ulama-ulama hadis kecam. Syekh Abdullah As-Sa'ad, Syekh Abdul Aziz At-Tarifi, Syekh Al-Humayyid, ramai, Syekh At-Tuwaijiri. Mereka kata ini naskah yang palsu, ini naskah yang palsu. Tulisan orang baru, bukan tulisan orang lama. Mereka kata bahasa pun memang bukan bahasa Arab yang fasih. Entah-entah ni geng-geng India yang tulis. Bahasa dia tidak fasih. Akhirnya penulis mukadimah iaitu Syekh Mahmud Said Mamduh tadi tu, dia sendiri tulis satu surat, dan surat tu disebar, cetak dalam buku dia Ittijahat Hadithiyah kalau tak silap. Dia kepilkan surat tu, dia kata saya menarik semula mukadimah saya. Sebab dia kata memang manuskrip tu tak boleh dipercayai. Jangan diterjemahkan, jangan pergi bila riwayat hadis jangan kata itu daripada musannaf, tak boleh. Sebab mula-mula dia percaya, lama-lama baru dia sedar manuskrip tu manuskrip yang palsu. Maka riwayat tersebut adalah riwayat yang tidak ada pun dalam musannaf. Bahkan bukan aliran salafi saja yang kecam. Ada seorang ulama daripada aliran sufi, Syekh Rumari ni memang orang kata apa, aliran yang sufi lah, dia bukan aliran salafi ni. Dia belah Maghribi sana. Dia sendiri dalam kitab dia Mursyidul Hair, dia menyebutkan hadis yang didakwa riwayat Abdul Razak As-San'ani, riwayat daripada Jabir, riwayat itu adalah riwayat yang palsu. Siapa kata Abdul Razak meriwayatkan, itu tak betul, dia kata. Itu tak betul. Siapa yang kata Abdul Razak riwayat, itu adalah satu kesilapan. Hadis itu palsu. Jadi tuan-tuan, ini bukan cerita main-main lah.
Sebab tu siapa-siapa yang nak masukkan sesuatu yang bukan daripada kitab asal, ulama akan detect. Sebab apa? Setiap daripada hadis ini akan ada bukti yang menunjukkan ia betul ataupun tidak daripada kitab tersebut. Saya tak boleh nak suka-suka ditambah dalam kitab Bukhari, saya tambah satu hadis. Tak boleh. Manuskrip ada. Bukan satu, banyak manuskrip. Maka sebab tu tak boleh nak reka-reka hadis lepas tu sandar kat Nabi. Tak boleh. Tak boleh. Jadi sebab tu saya jawab, sebab benda ni bahaya, benda ni berkaitan dengan hadis. Ya, lepas tu dia kata, saya sebenarnya tak ada apa pun, saya sebenarnya nak ikut salaf je. Nak ikut salaf betul-betul. Salaf tak ikut benda bohong. Salaf tak ikut benda palsu. Salaf ni kau nak tahu hadis, dia pergi mengembara, cari betul-betul. Tu salaf. Bukan pergi ambil benda palsu, sandar dekat Imam Abdul Razak, lepas tu kata, saya ikut salaf. Itu benda palsu. Bukan Abdul Razak punya. Salaf pun tak buat benda ni. Tuan-tuan, dalam banyak-banyak bab, kita nak benda yang original. Tapi kenapa dalam bab agama kita boleh sambil lewa dalam bab palsu ni? Sebab kita tak rasa benda yang asli itu mungkin bermanfaat dan bernilai. Mungkin. Sebab kita jauh daripada riwayat Nabi SAW. Mungkin. Tapi ada satu benda, bab palsu ni orang marah. Apa dia? Semua marah. Tak kira siapa. Duit palsu. Ustaz pun marah. Kalau mari kuliah, orang bagi kat dia sampoi, duit Saidina je, duit main monopoli main duit. Ataupun duit palsu lah. Orang bagi kat dia. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, kuliah. Minggu depan dia akan marah. Apa siapa hang bagi kat aku duit Saidina je? Duit je ke Ustaz? Walaupun palsu, yang penting duit. Orang tak boleh terima. Macam itulah hadis palsu. Macam itulah hadis palsu. Bukan hadis. Dia tak boleh kata, sebenarnya saya ikut Nabi. Dah. Ikut Nabi dengan benda yang betul. Bukan benda palsu sandarkan Nabi. Lepas tu kata, saya ikut Nabi. Tapi benda palsu. Tak betul. Isteri pun akan marah kalau suami bagi nafkah pakai duit palsu. Nabi suruh saya bayar nafkah kat isteri, Ustaz. Saya bayar. Dia tak puas hati dengan saya. Minta cerai pula. Pasal apa? Isteri kata, dah duit palsu. Mana boleh? Saya nak makan apa? Yang penting duit. Kacau ni. Okey. Sambung. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan tu dengan niat. Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab dia Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan hadis ini terdapat kira-kira lebih kurang 3 tafsiran. Tafsiran yang pertama, amalan tidak akan berlaku melainkan dengan niat. Yang kedua, amalan akan dihitung berdasarkan dengan niat pelakunya. Yang ketiga, ibadat tidak akan menjadi ibadat melainkan dengan niat. Mana satu yang betul? Saya ulang balik. Tafsiran pertama kata, amalan tidak akan berlaku melainkan pasti ada niat. Yang kedua, ganjaran akan diberi kepada seseorang yang melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dia niatkan. Yang ketiga, ibadat tak jadi ibadat melainkan mesti ada niat yang menjadikan dia ibadat. Mana satu yang betul? Satu ke, dua ke, tiga? Nampak macam semua okey, Ustaz. Sebenarnya nombor satu tu betul. Sebab apa nombor satu betul? Sebab Nabi kata, innamal a'malu binniyat. Amalan itu terikat dengan niat. Nabi tak kata ibadat. Nabi kata amalan. Ibadat termasuk tak dalam amalan? Ibadat termasuk. Jadi kalau kita kata ibadat tidak akan jadi ibadat melainkan dengan niat, maka dia termasuklah yang nombor satu tu sebab amalan. Dan bukan hanya ibadat yang memerlukan niat. Semua benda yang kita lakukan dalam alam ini, dalam kehidupan kita, bermula dengan niat. Tuan-tuan nak datang masjid tadi, ada niat tak? Ke tak ada? Datang kat masjid tadi, ada niat tak? Ada kan? Keluar daripada pintu, kalau orang tahan, bang, nak pergi mana? Tuan-tuan akan jawab apa?
pergi masjid. Ataupun masa tengah berjalan tu, daripada rumah tu berjalan, jumpa orang tepi jalan, Assalamualaikum Haji, pergi mana? Pergi masjid. Niat dah ada. Nah, ada orang dia buat jenayah, nak mencuri. Ada niat tak? Mestilah ada niat nak mencuri. Dia dah rumpil pintu orang, dia dah pecahkan, dia pergi ambil, lepas tu buat lari. Bila orang tanya, sebenarnya kau nak buat apa ni? Sebenarnya saya nak tidur. Tapi tak macam mana mencuri pula? Tak ada. Memang dia nak mencuri sebab dia dah berusaha untuk masuklah rumah orang. Amalan tu bergantung dengan niat. Tapi ada sesuatu perkara yang niat lain, terbuat yang lain. Ada. Contohnya orang yang salah sangka, dia orang kata apa? Nampak macam monyet. Dia tembak sekali orang. Tapi ada niat nak tembak? Ada niat nak tembak? Niat tembak ada, tapi nak tembak monyet, tertembak orang. Yang tu ada perbahasan fiqh yang lain lah. Maksudnya dia nak tembak satu benda lain, tapi terkena benda lain. Okey, baik. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Bagi seseorang itu apa yang dia niatkan. Yang ni maksudnya ganjaran bergantung kepada niat masing-masing. Ada orang buat sesuatu kerana Allah, maka pahalanya penuh. Ada orang buat sesuatu kerana manusia, maka tak dapat pahala. Ganjaran tu bergantung kepada niat. Orang kita, ini disebut oleh Ibn Rajab, masa dia hurai hadis ni, dia kata, kebanyakan manusia mengambil berat tentang isu zaman dulu lah. Mereka suka mengambil berat tentang isu ikhlas tak ikhlas. Sebab niat dalam syarak ni ada dua. Satu qasad, satu ikhlas. Tujuan nak buat sesuatu dan kadar keikhlasan kita buat benda tu. Sebab tu bila kita solat apa, kita tahu kita nak buat apa. Itu niat juga. Bila duduk lansaf, nak solat apa ni? Tadi kan, itu lansaf, nak solat maghrib 3 rakaat. Itu niat juga. Itu dipanggil qasad. Satu lagi ikhlas. Kalau orang tanya solat ni untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Saya solat ni kerana Allah. Yang tu yang kedua. Tapi dalam banyak-banyak dalil syarak, dia lebih fokus kepada bab ikhlas. Sebab itu bila masuk hadis berkenaan dengan bab jihad, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa yang berperang untuk meninggikan kalimah Allah, la ilaha illallah, maka dia berada di jalan Allah. Maksud orang pergi perang ni sama. Semua bawa senjata, semua pakai perisai. Semua pakai. Semua sama. Turun ke medan. Tapi apa yang membezakan ganjaran? Yang membezakan ganjaran itu adalah kadar niatnya. Ada orang, dia pergi jihad untuk meninggikan kalimah Allah, maka pahala untuk dia. Ada orang pergi jihad kerana nak tunjuk ke orang dia berani. Waqad qil dalam hadis disebut, orang dah kata dah kau berani, maka kau tak ada apa lagi habuan di akhirat. Sebab kau tak nak pun habuan akhirat, kerana kau nakkan habuan dunia, iaitu gelaran dan penghormatan kau dah dapat dalam dunia. Ada orang pergi jihad kerana nakkan harta rampasan perang, maka dapat dah, tak ada lagi habuan dia dalam dunia. Tak ada lagi habuan dia di akhirat kerana dia dapat habuan dalam dunia. Tapi bila masuk zaman ni, yang kita susah sebenarnya benda yang tak susah pun, iaitu qasad. Tu yang bila angkat takbir tak lepas-lepas tu. Tapi kat sini tak ada, saya nampak ni semua okey. Kan masuk tak apa, Allah, Allah, Allah. Sebab dia rasa niat itu ialah menyusun perkataan dalam jiwa. Itu bukan niat. Niat ni qasad, tujuan. Kita tahu nak buat apa. Ada satu orang hamba Allah, dia datang jumpa saya. Waktu tu waktu duha bulan Ramadan.
Saya pergi ke kedai, dia jumpa saya, dia kata, "Ustaz, sebenarnya saya ni lupa nak niat. Sah tak puasa saya?" Saya tengok dia ni, jenis orang baik, Bilal masjid. Kalau orang tanya kita, lupa nak niat puasa Ramadan, tuan-tuan nak jawab sah ke tak sah puasa? Nah, agak-agak tuan-tuan nak jawab sah ke tak sah? Puasa kena ada niat tak? Kena ada niat. Tapi saya tengok dia ni Bilal masjid. Biasa Bilal masjid ni jarang ponting puasa. Kan? Bilal sini pun puasa kan? Rajin puasa insya-Allah kan. Saya pun tanya dia soalan tambahan. Saya kata, "Haji, macam mana boleh lupa niat?" Dia kata, "Pagi tadi saya bangun sahur. Bangun awal pukul 4. Saya makan lah Ustaz. Bila saya makan, awal lagi kan. Jadi 4:30 selesai sahur, saya pun lena sekejap. Bangkit-bangkit, dah pukul 6:30. Terlepas dah subuh. Jadi saya lupa nak sebut nawaitu saumarodin." Jadi puasa dia sah tak tuan-tuan? Ha? Puasa dia sah lah. Sebab tu di kalangan ulama mazhab Syafi'i sendiri menyebutkan, sesiapa yang bangun sahur dengan tujuan untuk mendapatkan tenaga untuk berpuasa, automatik dia bangun tu. Bila orang tanya, "Hang bangun untuk apa?" "Saya bangun nak sahur." Niat nak puasa tu dah ada dah. Habis tu apa yang dia lupa? Dia lupa nawaitu saumuradin. Itu tak menjadi syarat. Itu tak jadi syarat. Saya kata, "Haji, sebenarnya haji sahur tadi untuk apa? Makan beria-ria sampai pukul 4 pagi ni. Biasa haji makan ke pukul 4 pagi kalau bukan Ramadan?" Dia kata, "Tak." Jadi kalau bangun tu untuk apa? Makan-makan tu untuk apa? Untuk puasa lah Ustaz. Maksudnya niat dah ada lah. Yang lupa tu adalah lafaz niat. Lafaz niat bukan satu kewajipan. Lafaz niat ni pun para ulama bahas panjang. Selain daripada ihram lah. Ihram lain cerita sebab Nabi SAW melafazkan. Tapi selain daripada itu, ihram dan juga ni apa? Sembelih korban lah. Itu ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW menyebutkan lafaz. Tapi bab puasa, bab salat, bab wudu, yang ni para ulama berbeza pendapat. Sebahagian mereka mengatakan digalakkan untuk melafazkan demi untuk membantu jiwa. Tapi sebahagian ulama yang lain, antaranya sebahagian ulama mazhab Hambali mengatakan tidak disunatkan untuk melafazkan. Sebab Nabi SAW tak lafazkan. Serupa macam kita keluar daripada masjid waktu solat Jumaat. Keluar daripada masjid waktu solat Jumaat, nampak ada orang pergi minta sedekah kat luar tu. Tengok kesian, kita pun ambil RM5 daripada dalam poket. Sebab yang RM50 ada, cuma dah bagi pada tabung masjid. Ambil yang RM5. Ambil yang RM5 tu, kita pun bagi kat dia. Masa kita bagi tu, kita ada lafaz niat tak? Ada tak? Kita bagi, kita tarik. Kita bagi, kita tarik. Orang yang minta sedekah ni pun kata, "Ni troll ke apa ni?" Haji pun tahu troll kan. "Ni prank ke apa? Kau nak bagi ke tak nak?" Dia kata, "Saya ni ikhlas nak bagi, tapi niat tak masuk-masuk lagi. Tunggu kejap kan." Tak ada kan? Masa kita bagi tu, kita bagi terus kan? Ada niat tak? Kalau orang tanya, "Kau nak bagi?" "Sekejap, aku nak bagi sedekah dekat pakcik ni, kejap." Kesian tengok dia. Niat dah ada. Itu ibadat tak? Ibadat. Kenapa masa niat tu tak susah macam mana kita nak pergi solat tadi? Sedangkan kedua-duanya adalah ibadat. Masa kita masuk duit kat tabung masjid, ada niat tak? Ada niat. Saya nak bagi sedekah kat tabung masjid supaya masjid boleh bergerak elok, boleh panggil penceramah elok, boleh buat aktiviti elok. Ada masuk keluar ada? Tak ada. Kerana kita kena tahu, niat tu bukan susun perkataan.
Tapi niat itu ialah sesuatu yang pasti yang ada dalam jiwa. Kita tahu kita nak buat apa. Orang yang tak ada niat ni ialah orang yang tak buat keputusan nak buat apa. Sehinggalah waktunya terlepas. Contohnya, orang yang memang kaki ponting puasa, dia tak buat keputusan. Esok nak puasa ke tak? Esok satu Ramadan. Dia pun, dia kata, aku ni tak pernah puasa. Tak pernah puasa aku ni. Jadi, esok nak puasa ke? Rasa macam nak puasa. Tapi nanti dululah. Kena istikharah dulu. Puasa Ramadan pun kena istikharah. Puasa benda wajib ni tak istikharah, memang kena buat pun. Tapi dia sebab suka ponting, istikharah dia kata, istikharah. Sampai subuh tak buat keputusan. Sah tak puasa? Tak sah. Sebab dia tak ada niat daripada awal. Kalau siapa yang nak berpuasa wajib, sebelum subuh perlu selesaikan, perlu azam dengan pasti. Ataupun orang yang masa dia buat suatu benda, dia niat lain. Lepas tu dia nak pergi tukar lepas ibadat tu dilakukan. Contoh, dia masuk dalam masjid, dia solat tahiyatul masjid 2 rakaat. Dia masuk masjid, dia sembahyang tahiyatul masjid. Dia ingat masjid belum solat subuh lagi. Rupanya jam dia rosak. Dia ingat pukul 6, rupanya dah pukul 7. Imam dah habis sembahyang lah. Bila orang tanya, lambat datang? Dia kata, itulah imam pun lambat. Imam dah habis dah. Oh, dah subuh ke? Dah subuh dah. Tak boleh yang 2 rakaat tahiyatul masjid terkira subuh lah. Tak boleh. Boleh tak? Boleh kira subuh ke? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab subuh perlu ada niat yang khusus. Sebab subuh tu maksud. Subuh itu dituntut secara spesifik. Dia berbeza dengan tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid dia boleh iring dengan benda lain. Contohnya kita masuk dalam masjid, sepatutnya kita solat 2 rakaat kan? Dituntut 2 rakaat. Sunat. Tapi masuk-masuk imam dah solat. Dan kita terus solat dengan imam. Tahiyatul masjid terkandung. Kerana tahiyatul masjid tu disyariatkan bukan kerana diri dia, tetapi kerana nak menghormati masjid dengan salat. Apa saja solat yang kita lakukan, boleh masuk sebagai tahiyatul masjid. Kecuali kalau tak ada solat, dan kita solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Boleh ke? Clear kan? Okey, baik. Kemudian, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Saya perasan tadi, mana-mana yang belajar, yang selalu dengar kuliah hadis, dia kata, ustaz baca hadis salah. Sepatutnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah. Betul? Siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya dihitung berdasarkan pahala kerana dia niat untuk Allah dan Rasul. Tapi rangkap tu tak ada. Imam Bukhari buang rangkap. Imam Bukhari terus kata, faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha. Siapa yang hijrahnya kerana dunia yang dia inginkan, aw imra'atin yankihuha, ataupun kerana perempuan yang dia ingin nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya bergantung kepada apa yang dia niatkan. Para ulama berbahas, kenapa Imam Bukhari buang perkataan siapa yang hijrahnya kerana Allah dan Rasul? Sebenarnya hadis yang panjang, dia ada satu lagi rangkap di tengah-tengah tu, Imam Bukhari buang. Tapi di tempat lain Imam Bukhari ada letak. Di sini Imam Bukhari buang. Di tempat lain, dalam kitab Sahih Bukhari ni ada banyak kali ulangan hadis ni. Kita bagi laluan pada azan dulu.
Baik, kita sambung sikit lagi. Para ulama membahaskan kenapa lafaz itu tidak ada lafaz yang faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli. Sebahagian mengatakan berkemungkinan itu memang riwayat yang asal daripada Abdullah bin Zubair. Kan diambil riwayat ni daripada jalur Abdullah bin Zubair, maka tak ada lafaz tu. Ada juga sebahagian yang kata memang sengaja Imam Bukhari ringkaskan. Dia ringkaskan boleh. Hadis ni kita boleh ringkaskan selagi mana tidak merosakkan makna hadis. Kenapa Imam Bukhari padamkan? Kerana Imam Bukhari nak jadikan hadis ini seolah-olah seperti satu peringatan bagi dia. Kan hadis ni macam pembukaan kan? Hadis ni macam pembukaan. Jadi Imam Bukhari ni seolah-olah macam nak jadikan hadis ini seolah-olah amaran bagi diri dia sendiri supaya bila nak menulis berkenaan dengan hadis perlu ikhlaskan diri kerana Allah dan Rasul. Supaya tidak ada sifat ujub. Seolah macam dia nak kata, macam dia nak gunakan hadis ni untuk tegur dia lah, Bukhari, engkau himpunkan kitab hadis daripada Nabi SAW ni, kau himpunkan hadis daripada Nabi SAW ni, pastikan niat engkau kerana Allah dan kerana Rasul untuk menegakkan agamanya. Bukan kerana dunia yang kau inginkan. Kerana kalau kau cari dunia, niat itu akan dihitung berdasarkan kepada apa yang kau niatkan kerana dunia. Jadi, sebab itu lafaz itu dipadam. Tetapi ada di tempat lain. Jadi tuan-tuan, sebenarnya bab niat ni besar. Sebab itu para ulama, sebagian ulama kata, hadis ni sepertiga daripada Islam, sepertiga daripada agama. Kerana agama ni 3 benda. Syariat ni 3 benda. Apa dia? Yang pertama, amalan jiwa. Yang kedua, amalan lisan. Yang ketiga, amalan anggota. Betul tak? Bila kita bincang tentang agama, itulah 3 je. Mana ada benda lain lagi dah? Jiwa, sama ada akidah ataupun niat. Yang kedua, amalan lisan yang disuruh untuk kita ucapkan. Dan yang ketiga, amalan anggota. So 3 benda. Niat ni sesuatu yang berkaitan dengan jiwa, maka dia satu daripada 3. Baik, Imam Ahmad menjadikan hadis ini sebagai hadis usul dalam agama, bahkan sebahagian mengatakan dia masuk dalam 70 bab dalam bab-bab agama. Besar hadis ni. Jadi sebab itu tidak ada, boleh kita katakanlah kebanyakan, kalau tak ada tu macam ekstrim sangat, tapi kebanyakan ulama-ulama yang menulis kitab hadis akan memulakan hadisnya dengan hadis ni. Kerana niat ni benda yang besar. Niat ni benda yang besar. Satu perbuatan yang sama, tetapi niat berbeza, ganjarannya berbeza. Orang Islam bertempur dengan puak Quraisy. Dua-dua berperang dekat medan Badar. Yang mati daripada orang Quraisy masuk mana? Neraka. Yang mati daripada kalangan orang Islam masuk mana? Syurga. Sedangkan dua-dua bertempur di tempat yang sama. Perbuatannya hampir sama, bawa senjata juga. Tapi pasal apa beza? Satu berperang kerana nak mengangkat syirik. Satu lagi berperang kerana nak mengangkat kalimah Allah la ilaha illallah. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni merupakan hadis yang sangat-sangat penting. Ya. Sebab tu kena jaga sungguh.
benda yang paling sukar untuk aku jaga dalam jiwa aku ni ialah riya yang boleh datang mengganggu niat ikhlas. Kerana bila aku berjaya tolak, dia akan datang dalam bentuk yang berbeza. Dia akan datang dalam warna yang berbeza. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan tak begitu struggle. Tapi orang yang duduk depan kamera macam saya ni, dalam bab nak menjaga jiwa, dalam bab nak menjaga keikhlasan tu kadang-kadang susah. Kan? Susah. Terutamanya bila kita ni ada pengikut yang ramai. Tiba-tiba terbuat silap. Kan? Tiba-tiba buat silap. Nak tak tarik balik? Ish, kalau aku tarik balik ni, malulah. Kan? Kalau kita niat bagi kuliah, kalau kita niat berdakwah untuk mengangkat nama sendiri, dan kita mungkin malu lah. Takut hilang pengaruh. Tapi kalau kita kata kita berdakwah kerana nak mengangkat syariat Allah, nak mengangkat agama Allah, bila mana kita tersilap pun, anytime kita boleh tarik balik. Kerana kita manusia. Mudah-mudahan kita semua ikhlas dalam mengajar agama dan tak malu untuk bagi tahu saya tersalah ataupun tersilap. Kerana apa? Dakwah ni bukan untuk diri sendiri. Dakwah ni bukan untuk kita angkat nama kita sendiri. Tak. Dakwah ni kerana kita nak angkat agama Allah. Bila terbukti tersilap, salah tu Ustaz, kita pun cek, oh betul lah, silap lah. Then, kita betul kan? Kan? Kita betul kan? Oh, betul lah, saya tersilap. Saya minta maaf. Saya manusia biasa. Saya tak pernah mempertahankan kesilapan yang jelas-jelas silap. Itulah sifat manusia. Jadi kita kena banyak betulkan lah. Kita kena banyak muhasabah. Kan? Kena banyak muhasabah diri. Saya pun sama tuan-tuan. Tuan-tuan mungkin ikhlas daripada saya. Banyak ikhlas daripada saya. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala uji kita dengan benda yang kita kadang-kadang rasa berat, beban. Tapi insya-Allah dengan sentiasa muhasabah, berlingkungan ataupun kita kata berkawan dengan sahabat-sahabat yang baik, yang amanah, maka kita insya-Allah akan berjaya sedikit untuk menjaga jiwa kita daripada dirosakkan oleh perasaan ujub, oleh perasaan sombong, oleh perasaan riak. Jadi mudah-mudahan dengan hadis yang kita baca pada hari ini tuan-tuan dapat memberikan kita sedikit pengajaran betapa besarnya peranan niat di dalam agama. Maka sebab itu Al-Imam Al-Bukhari meletakkan hadis ini sebagai hadis yang pertama di dalam bab, dan dia buang lafaz yang boleh menyebabkan dia ujub. Dia letakkan amaran, lafaz yang mengandungi amaran supaya dapat memperingatkan diri dia sentiasa untuk sentiasa ikhlas. Alhamdulillah, kita percaya Imam Bukhari menulis kitab dia ni dengan ikhlas. Maka sebab itulah kitab dia ni diiktiraf oleh umat Islam seluruh dunia daripada zaman dia menulisnya sehingga zaman sekarang. Kita kena tahu kita kalau sekadar menulis kitab, ramai ulama tulis. Kalau sekadar tulis kitab, ramai ulama tulis. Saya pun tulis buku. Tapi nak dapat taraf menulis seluruh umat mengambil manfaat dan mengambil faedah daripada kitab kita, ini adalah satu kurnia yang besar. Tak semua orang dapat. Tapi Imam Bukhari dapat. Walaupun dia pada peringkat awal tu, masa zaman hidupnya tu, dipulaukan. Dan dia pun mati ketika mana dia terkena fitnah. Difitnah oleh orang, kononnya dia sesat. Tapi setelah dia meninggal dunia, kitabnya diangkat sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Ini merupakan pengajaran lah bagi kita. Nak buat apa-apa pun kena ikhlas. Al-baqa lil aslah, kata para ulama, yang kekal itu adalah yang terbaik. Jadi kita kalau kita ikhlas, insya-Allah akan memberikan manfaat untuk umat. Jadi tuan-tuan ada soalan ataupun komentar? Tak ada? Baik. Kalau tak ada, itu pukul 9 ke? Betul
Oh, pukul 9. Jadi saya berhenti dulu di sini. Jika apa yang baik datang daripada Allah, apa yang buruk datang daripada kelemahan diri saya mohon maaf. Terkasar bahasa tersilap kata. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.